Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2022. Setelah kita berehat selama 2 tahun kerana COVID, kerana pandemik, akhirnya syukur kehadrat ilahi kerana Tuhan memberikan izin kepada kita untuk dapat bersama lagi berhimpun dalam sebuah acara buku yang paling gemilang dalam negara kita, iaitu Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur tahun 2022. Baik, untuk teman-teman, rakan-rakan yang bersama di dalam majlis ini, juga teman-teman yang berada di dalam, yang menonton di dalam rakaman kita untuk sesi slot rehat dan baca. Slot rehat dan baca ini adalah salah satu slot yang ada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di tingkat 4 ini sebagai suatu ruangan alternatif untuk semua penulis, untuk semua pembaca berkongsi tentang buku-buku yang menarik, baik kepada para hadirin yang hadir dan juga kepada yang berada, yang menonton daripada luar WTC KL ini. Jadi yang pertamanya saya nak mengucapkan rasa terima kasih kerana pada hari yang penuh gemilang ini dapat juga buku terbitan Intisari yang merupakan sebuah imprint kepada kawah buku, iaitu Hikayat Nerong Mahawangsa, Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa, dibincangkan dalam sebuah pentas yang gemilang ini. Baik, pertamanya yang akan mengulas buku ini bukan saya, tetapi 2 panelis yang saya kira berwibawa untuk bercakap tentang buku ini. Yang pertama adalah saudara Adib Akmal, iaitu seorang pensyarah kuis yang saya kira mempunyai latar pendidikan sejarah dan pengkhususan dalam ilmu kolonial yang mampu untuk mencerahkan kita sedikit sebanyak tentang buku ini, yang mempunyai sebuah perspektif kepada penjajahan epistemologi kolonial ke dalam budaya kita. Yang kedua adalah saudara Mak Koi. Mak Koi ini adalah penterjemah kepada Hikayat Nerong Mahawangsa, Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa, iaitu buku ini diterjemahkan daripada tajuk In the Center of Authority, The Malay Hikayat Nerong Mahawangsa, yang ditulis oleh Henry M.J. Meyer. Henry M.J. Meyer ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merupakan seorang ahli filologi dan merupakan bekas pemegang kerusi bahasa dan kesusastraan Malaysia dan Indonesia di Universiti Leiden di Holland, di Belanda. Yang kita tahu Universiti Leiden ini antara sebuah universiti yang mempunyai sebuah tradisi yang kukuh di dalam pengajian Melayu di luar negara, antaranya ialah di Universiti Leiden. Dan Henry Meyer datang daripada sana sehingga sekarang dia menjadi profesor di US Riverside kalau tak silap. Mungkin Koi boleh betulkan nanti. Dan buku ini saya ingin mulakan perbincangan dia ialah kenapa buku ini diterjemahkan. Saya mencerita sedikit sebanyak. Di kawah buku kita memilih buku untuk diterjemahkan, dan di antara salah seorang panel yang sentiasa memberikan cadangan dan saranan untuk buku yang untuk diterjemahkan ini adalah saudara Mak Koi lah. Dan soalan pertama yang mungkin saya boleh tanyakan kepada Mak Koi ini dalam memulakan perbincangan ulasan buku Hikayat Nerong Mahawangsa ini ialah kenapa Mak Koi memilih untuk buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, dan beliau pula sanggup untuk menterjemahkan buku ini. Jadi saya rasa itu adalah soalan permulaan yang baik. Ibu silakan Koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada penajuk yang menyediakan ruang rehat dan baca untuk kita sama-sama berkongsi pengalaman dan juga sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang buku yang akan kita bahaskan. Saya sebenarnya jarang duduk-duduk macam ni. Dia rasa macam nak berdiri. Dia rasa macam nak berdiri. Dia rasa macam nak berdiri. Mungkin kita boleh tanya, ada yang pernah baca tak buku Hikayat Nerong Mahawangsa? Kakak ni tak pernah baca Buku Hikayat Nerong Mahawangsa tak pernah baca
Yang sebelah ni tak pernah baca juga. Abang pun tak pernah baca juga. Kakak pun tak pernah baca juga. Okey, abang kat depan ni pernah baca tak buku hikayat Marung Mahangsa? Bukan buku ni ya, buku hikayat. Pernah dengar, tetapi belum pernah baca ya. Okey. Ini menarik ya. Untuk saya jawapan ni, walaupun saya tanya, mungkinlah orang kata tidak mewakili keseluruhan orang yang ada di pesta buku antarabangsa ni, tetapi daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih kurang 7, 8 orang ni, maknanya tidak ada seorang pun yang pernah membaca hikayat Marung Mahawangsa. Dan ini sebenarnya adalah sama dengan saya juga. Maknanya dia tidak terkecuali ya. Saya pun sebelum ini saya memang bukan sahaja tidak membaca buku hikayat Marung Mahawangsa, tetapi memandang hina dan remeh pada hikayat Marung Mahawangsa. Saya melihat hikayat Marung Mahawangsa ini sebagai suatu hikayat yang dipenuhi dengan cerita-cerita tahyul, dengan cerita-cerita dongeng, dengan cerita-cerita yang saya rasa tak masuk akal. Jadi kerana ada gambaran-gambaran seperti itu yang saya terima, jadi saya sendiri pun tak baca. Tapi bila saya mula membaca, saya mendapati apa tau? Kesalahan yang saya buat sebelum ini, jadi betul. Banyak cerita dongeng dalam tu, banyak cerita tak masuk akal dalam tu, banyak cerita tahyul dalam tu, tak logik untuk kita terima oleh akal kita sekarang ni bila kita baca. Tetapi ni ada tetapi ya. Sebab nak menjawab persoalan saudara dan kenapa saya pilih buku ni, bila saya baca buku ni asli dia, tajuk dia adalah In the Center of Authority, The Malay Hikayat Marung Mahawangsa. In the Center of Authority itu saya terjemahkan sebagai suatu pertarungan wibawa di jantung kuasa. Di jantung kuasa ni maknanya ada pertarungan. Dan buku ini telah membuka luas saya punya fikiran untuk memahami kenapa hikayat Marung Mahawangsa ni ditulis begitu rupa. Kenapa hikayat Marung Mahawangsa ni penuh dengan cerita-cerita yang saya dahulunya anggap sebagai sesuatu yang tak masuk akal. Cerita Raja Bersiung, cerita putera raja yang lahir daripada buluh betung, itu kan tak masuk di akal kita. Tetapi buku ini telah memberi jawapan kepada saya kenapa ianya ditulis dan disebarkan di dalam masyarakat Melayu terlebih yang dahulu kala sebegitu rupa. Jadi bila saya dah baca dan tercelah dengan hikayat Marung Mahawangsa tu, saya kata buku ni mesti kena terjemah lah. Mesti kena terjemah. Buku ni dalam bahasa Inggeris ya, is not an easy reading lah. Dia bukan buku yang mudah nak baca. Dia a very difficult reading because it's highly academic. Kerana bahasa dia adalah bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa akademik dan bersifat, pernah dengar perkataan diskursif lah. Dia banyak lapis. Banyak lapis. Dalam bahasa Melayu pun, bila saya terjemah pun, sebenarnya dia juga adalah, jadi mungkin boleh ulas tentang adakah ia satu bacaan yang mudah ataupun satu bacaan yang sukar. Dan penterjemahan dia tu, bila saya lakukan adalah satu penterjemahan yang sangat sukar. Sampai berhentilah 2 bulan saya berhenti. Asal dia dah bagi hint dah tu, so saya berhenti cakap. Kalau tak ada okey. Kenapa saya memilih tu adalah saya rasa kerana kita penting untuk memahami akar budaya kita. Kalau kita tanya tadi, semua tak membaca buku hikayat Marung Mahawangsa. Mungkin kenapa tak membaca hikayat Marung Mahawangsa tu, mungkin gaya tulisan dia pun membosankan. Mungkin macam saya kata tadi tak masuk akal. Tapi buku ini mencerahkan kita kenapa ia ditulis begitu rupa dan kenapa ia mempunyai cerita-cerita yang boleh kita sifatkan sekarang ini sebagai sesuatu yang luar biasa, cerita-cerita ajaib. Kenapa ia ditulis begitu rupa? Jadi saya rasa untuk memahami bukan sahaja hikayat Marung Mahawangsa, tetapi hikayat-hikayat Melayu yang lain, kerana peninggalan
budaya dan warisan kita yang kita boleh nampak adalah kita punya hikayat lah. Hikayat kita ada beratus-ratus, beribu-ribu lah sebenarnya hikayat kita ni. Tetapi sayangnya kita sendiri tidak membacanya. Mungkin kerana kita tidak memahami kenapa ia ditulis begitu rupa. Jadi kenapa saya menulis tu, saya rasa saya perlu berkongsi kegairahan dan keberahian saya. Bila membaca tu saya jadi macam teruja, tercerah, terbuka fikiran untuk menghargai warisan budaya kita. Jadi saya harap kalau siapa-siapa yang mendengar ni mungkin boleh cuba membaca, tapi macam saya kata it's a difficult reading. Buku yang sukar kerana bahasanya adalah bahasa-bahasa akademik dan ilmiah, tetapi saya yakin ia akan memberi manfaat lah untuk kita memahami warisan tradisi kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Koi di atas penjelasan kenapa Koi memilih untuk menterjemah sebuah buku yang dia kata not easy reading, iaitu sebuah buku yang susah untuk dibaca di dalam bahasa Inggerisnya dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Saya kalau berkongsi tentang pengalaman membaca buku ini, yang pertama adalah kalaulah betul ia sewaktu ia belum diterjemahkan, ia menjadi 2-3 kali susah untuk saya menghabiskan buku ini. Tetapi disebabkan Koi telah menterjemahkannya, saya dia di dalam bahasa Melayu yang santai dan juga dalam bahasa Melayu yang mudah diterima oleh setiap khalayak, maka kita boleh memahami wacana di dalam buku ini dengan lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman yang saya boleh, sebagaimana yang Koi sebutkan tadi, apabila berbicara tentang hikayat Melayu Merong Mahawangsa ke, hikayat Melayu, sejarah Melayu ke, hikayat tak kisahlah, macam-macam hikayat yang ada yang berlambak di DP jual, Dewan Bahasa dan Pustaka jual sekarang ni, ada lebih kurang berpuluh-puluh siri yang DP keluarkan. Membaca hikayat ini, yang pertama dia dalam menggunakan bahasa lama, Arakia, dia bahasa-bahasa yang kita tidak familiar dengan bahasa sekarang. Jadi kita rasa macam terlalu jauh untuk kita mendapat keseronokan dalam membaca hikayat. Yang kedua ialah sebagaimana yang Koi sebutkan tadi, imajinasi yang ada di dalam hikayat itu adalah imajinasi yang terlalu jauh, kita sangkakan tak logik. Tetapi selepas kita membaca buku ini, saya secara peribadi membaca buku ini, saya rasa bahawa saya perlu kembali semula ke Dewan Bahasa dan Pustaka, membeli buku-buku hikayat itu dan membaca satu persatu buku hikayat itu dan mendapatkan apakah khazanah Melayu yang terkandung di dalam persuratan Melayu itu. Jadi saya rasa buku ini telah sedikit sebanyak di atas bantuan Koi lah, yang juga telah memberi recommendation sebelum ini, telah membantu membentuk perspektif saya sebagai seorang pembaca untuk lebih menghargai hikayat warisan persuratan Melayu. Jadi bercakap tentang pengalaman pembaca, iaitu saya sendiri, saya nak beralih kepada saudara Adib Akmal. Ini adalah seorang pensyarah yang mempunyai latar belakang dalam sejarah, yang saya kira bahawa mungkin saudara Adib juga telah membaca buku ini dan mungkin saudara Adib boleh berkongsikan kepada audien dan juga mereka yang akan menonton rakaman ini, ialah apakah pengalaman saudara Adib dalam membaca, khususnya yang akan membantu dari sudut penyelidikan dan profesion saudara Adib sebagai seorang pensyarah. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua peserta dan pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada Koi kerana tak tanya saya pernah baca tak hikayat Mahawangsa sebelum ni. Sebab saya ni anak kelahiran negeri Kedah. Jadi saya akan rasa 2 kali ganda lebih malu lah. Tak baca. Memang tidak pernah membaca hikayat Merong Mahawangsa. Pertemuan saya dengan buku ini adalah apabila saya melawat Facebook bawah buku. Dan kebetulan pada waktu itu saya dalam keterdesakan yang amat-amat sangat untuk mendekati hikayat-hikayat Melayu.
Jadi saya nampak kawal buku ada nak terbit, waktu tu pre-order lagi, nak terbit tentang hikayat Merung Mahawangsa. Dan saya ingat buku ini adalah buku transliterasi teks hikayat Merung Mahawangsa. Jadi saya tak banyak cakap, saya terus order lah. Dan mengejutkan apabila buku sampai ke tangan, dia bukan suatu transliterasi teks, tetapi adalah sebuah analisis yang amat mengujakan tentang hikayat Merung Mahawangsa. Dan saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada kawan atas inisiatif dan rakan-rakan kerjasama mereka. Yang keduanya kepada panel penterjemah, iaitu saudara Koi dan saudara Ahmad Tajuddin, yang telah melakukan satu kerja yang bagi saya sangat sukar untuk membaca dengan terperinci dan mengalih bahasakan daripada bahasa asal kepada bahasa Melayu. Sebelum saya memberi atau berkongsi pengalaman saya yang ringkas, pembacaan yang sepintas lalu lah, bukan pembacaan yang mendalam, suka untuk saya posisikan pembaca jenis apa saya ni. Saya adalah seorang pelajar dan saya dalam keterdesakan untuk membaca banyak literature. Jadi saya membeli buku ini dan melihat buku ini adalah satu analisis tentang hikayat Melayu. Saya tidak mahu membaca buku ini sebagai seorang pembaca umum. Saya adalah seorang pembaca terarah yang menggeluti hikayat Merung Mahawangsa, pertarungan di jantung kuasa ini, untuk kepentingan saya sendiri. Saya mahu mendapatkan data-data, dan yang lebih penting mahu mendapatkan keyakinan tentang apa yang telah saya pegang selama ini. Dan hikayat Merung Mahawangsa, pertarungan di jantung kuasa, mengandungi tema dan tujuan-tujuan penulisan yang jauh lebih luas daripada apa yang saya perlukan. Kerana itu, apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan pada petang ini adalah sesuatu yang amat bersifat personal kepada saya. Apa yang saya sendiri sebagai seorang pelajar yang terdesak dapat dari buku. Pengajian saya adalah tentang perubahan pemikiran sejarah orang Melayu. Bagaimana orang Melayu suatu ketika dahulu melalui hikayat-hikayat mereka telah mengubah cara fikir dan cara tanggap mereka terhadap sejarah dan grafi sejarah atau pensejarahan. Bagaimana sesuatu benda yang dahulunya boleh dianggap tidak masuk akal dari sudut pandang moden, kini telah ditolak dan mereka beralih kepada pemikiran yang bersifat moden itu. Saya percaya benda ini bukanlah satu proses yang berlaku secara macam sungai mengalir. Ada 3 persoalan besar yang saya jumpa daripada buku hikayat Merung Mahawangsa, pertarungan di jantung kuasa, yang meneguhkan lagi kefahaman sedia ada saya tentang persoalan perubahan pemikiran sejarah masyarakat Melayu. Yang pertama adalah tentang apakah orang Melayu benar-benar percaya kepada hikayat. Kerana kita telah banyak membaca tentang karakteristik hikayat. Ada banyak penulis yang menulis tentang karakteristik hikayat. Ada elemen mitos, ada elemen legenda dan sebagainya. Tetapi kita tidak mempunyai data yang cukup meyakinkan untuk menghujahkan bahawa memang masyarakat Melayu pada waktu itu mempercayai apa yang ditulis dalam hikayat itu sebagai satu kebenaran. Ini satu yang kacau kepada saya.
Dan saya menjadi yakin untuk berpegang ataupun menjadi yakin untuk menulis tentang apakah ia benar-benar dipercayai oleh masyarakat Melayu sezaman apabila saya membaca bab 4 buku Hikayat Marumahawangsa Pertarungan di Jantung Kuasa ini. Bab 4 tentang tradisi. Dalam bab 4 ini, pada mukadimah hanya lagi telah pun ditegaskan oleh Mayor bahawa memang orang Melayu itu percaya kepada intipati hikayat, termasuk hikayat Marumahawangsa. Walaupun benda itu mungkin dari sudut pandang moden kita anggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi masyarakat Melayu atau datuk nenek moyang kita dahulu percaya kepada hal tersebut. Kepercayaan ini kerana memang dalam hikayat-hikayat ini ada benda-benda yang kita boleh katakan bersifat objektif. Nama tempat, nama Tuhan, doa-doa, kalimat-kalimat yang memang bersifat orang kata sahih hari ini. Kepercayaan yang kedua pula adalah kepada elemen-elemen yang mungkin tak masuk akal di pemikiran moden, tetapi dipercayai oleh mereka kerana ianya dianggap ataupun dilihat secocok dengan cara fikir mereka pada waktu itu. Misalnya seperti kita sebagai orang Melayu moden, kita sebenarnya masih percaya pada Bantalagang, yang walaupun kalau orang tanya kita apakah rasionalnya Bantalagang itu kita percaya, kita pun tak boleh nak pertahankan. Gunung Jerai misalnya kan, misalnya kenapa boleh percaya? Kerana hikayat-hikayat ini disampaikan melalui tradisi lisan dan dengar, yang mana ianya diulang-ulang, ianya disebut-sebut, sehingga akhirnya masyarakat Melayu itu merasakan bahawa ianya memang adalah sesuatu yang benar. Dan ini tradisi lisan ini kita boleh tengok sampai sekarang dalam pengajian-pengajian kitab lah, kan, maknanya bila ustaz membaca kita, dan kalau benda tu diulang-ulang banyak kali, secara tak langsung kita akan percaya. Hatta di tahun 2022 baru ni kecoh isu pemindahan roh, kan, pemindahan roh, kan, walaupun mungkin kita rasa benda tu tak masuk di akal, tapi kalau dia diulang-ulang orang akan percaya. Jadi saya rasa itu satu yang meyakinkan saya bila membaca bab 4 bahawa sekurang-kurangnya saya nampak orang Melayu itu memang mempercayai walaupun kita tengok hikayat tu macam Koi kata tadi mungkin sesuatu yang tak boleh diterima lah untuk pandang moden, tetapi orang dulu dia memang percaya. Itu satu yang saya temui yang saya rasa amat bermakna kepada saya lah dalam buku Hikayat Marumahawangsa Pertarungan di Jantung Kuasa. Yang kedua, persoalan yang penting yang telah dijawab oleh buku Mayor ini, walaupun niatnya bukan nak jawab soalan ni, tapi bila saya baca tu saya nampak selesai masalah, adalah tentang kenapa agaknya British mendekati ataupun membaca hikayat. Jadi kalau kita berminat dalam pengajian pasca kolonialisme, kita akan membuat rumusan ringkas. Mereka mendekati khazanah keilmuan tempatan ni untuk dimanipulasi lah. Itu secara umumnya. Tapi berbeza dengan kes Hikayat Marumahawangsa di Kedah. Kerana pada peringkat awal, British melalui pedagang-pedagang dia itu tidak begitu menghiraukan sejarah negeri Kedah. Pertama kerana Kedah ini dilihat tidak memberi apa-apa orang kata tarikan untuk mereka dekati, fahami, ya. Yang kedua kerana sejarah yang ditulis orang Melayu itu mungkin pedagang-pedagang ini katakan bahawa ia bukannya sejarah. Jadi buat apa saya nak kena baca benda-benda ni?
Ya. Dan yang ketiga, mereka tak nak memberi perhatian kepada sejarah Kedah ini kerana mereka rasa sejarah Kedah pada waktu itu amat dekat dengan Siam. Yang mana kalau mereka artikulasikan sejarah Kedah yang mereka temui, ia akan mengancam kempen halus pedagang-pedagang Inggeris ini untuk mengajak kerajaan Inggeris itu menguasai utara Semenanjung dengan lebih serius. Kerana British secara umumnya tidak berhasrat untuk cari pasal dengan kuasa-kuasa besar yang dominan di Semenanjung, kerana pada waktu itu mereka mengajukan prinsip perdagangan bebas. Buat apa nak kena gaduh-gaduh dengan Siam kalau dengan cara aman ini kita sudah boleh dapat keuntungan. Ini merisaukan golongan pedagang yang telah sampai di utara, kerana mereka merasakan bahawa kalaulah kerajaan itu mampu menguasai utara Semenanjung khususnya Kedah dengan lebih kuat, maka itu akan memberi keuntungan kepada perniagaan dan juga kepada empire sendiri. Jadinya berbeza dengan generalisasi yang disebut di awal tadi, mereka mendekati hikayat untuk mengeksploitasi, memanipulasi. Pada peringkat awal, hasil pembacaan dalam bab 1, 2 dan 3, saya dapati sejarah Kedah itu seolah-olah mahu didiamkan oleh pedagang-pedagang awal British di Kedah, Pulau Pinang. Sehinggalah seorang pedagang yang bernama James Low mengajukan hikayat Meru Mahawangsa ini untuk menyokong pendirian kerajaan British tidak mahu masuk campur dalam urusan politik negeri Kedah. Kerana melalui hikayat Meru Mahawangsa ini, Low kata, tengok, memang Kedah ini di bawah negara Siam. Maka pendirian British untuk tidak masuk campur itu amat betul, kerana ia boleh mengganggu kuasa British di Asia Tenggara. Ya. Tapi apa yang diajukan oleh Low ini sudah tentu bertentangan dengan kehendak pedagang-pedagang yang ramai. Mereka nak kerajaan masuk, kerajaan British masuk, tapi Low kata tak payah, sebab memang berdasarkan hikayat Meru Mahawangsa, Kedah dan Siam ini memang dia tak payah masuk. Kerana itulah saya fikir soalan Koi tadi, pernah tak kita baca hikayat Meru Mahawangsa itu, amat relevan. Kerana memang British sejak daripada awal pun tak begitu berminat dengan hikayat Meru Mahawangsa ini, kerana dia mengganggu semangat mereka untuk menjajah utara Semenanjung. Dan kemuncak kepada perlecehan kepada hikayat Meru Mahawangsa ini dibuat oleh Ustaz apabila dia mengatakan hikayat Meru Mahawangsa ini tidak ada asas sejarah. Ya, tidak ada asas sejarah, bukan sejarah lah. Ya. Jadi apa yang saya temui bila baca bab 1, 2, 3 ni secara selapis bertentangan dengan generalisasi pasca kolonial ni, iaitu penjajah akan menggeledah khazanah pribumi untuk memanipulasi pribumi. Tapi nampaknya dalam kes Kedah dia pun tak menggeledah. Tetapi saya fikir ini selari dengan apa yang Bernard Cohn cakap tentang kenapa historiografi itu diselidiki oleh ahli-ahli, oleh pedagang ataupun sarjana pentadbir. Iaitu pertama untuk mengetahui sistem politik, keadaan politik. Mereka dah tahulah hikayat dia tak menyebelahi mereka. Jadi buat apa kita nak manipulasikan? Kerana ia akan meletakkan British dalam keadaan yang serba salah. Jadi didiamkan. Satu. Yang kedua, pelecehan oleh Winstead itu sendiri selari dengan hujah Cohn bahawa mereka mengkaji hikayat untuk menunjukkan tamadun lebih lemah dan mereka membawakan tamadun yang lebih baik dalam yang terakhir, saya sudah kembali kepada saudara Azan, adalah tentang macam mana hikayat yang pada peringkat awalnya amat dominan dalam masyarakat Melayu akhirnya terhakis.
Ini yang saya fikirkan agak lama juga. Macam mana kita dulu yang sangat percaya kepada hikayat, hari ini macam Koi kata tadi, kita rasa tak begitu yakin dengan hikayat sebelum kita baca buku ni lah sekurang-kurangnya. Jadi jawapan yang saya temui dalam bab 5 dan 6 buku Hikayat Merung Mahawangsa, Pertarungan di Jantung Kuasa ini adalah bermula daripada hasrat British untuk memberikan pendidikan secara rasmi kepada penduduk, sekurang-kurangnya supaya penduduk itu boleh membaca, menulis dan mengira. Jadi apabila sistem pendidikan ini dikembangkan dengan lebih serius, secara tidak langsung tahap celik huruf dan celik tulisan dalam kalangan masyarakat itu makin bertambah. Ini disusuli pula oleh teknologi percetakan, yang mana bila orang sudah boleh membaca, orang sudah boleh menulis, maka teks mengambil tempat yang hari ini kita meraihkannya di dalam Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Meraihkan teks itu telah mengambil tempat dalam zaman itu. Dan secara tidak langsung, apabila orang ataupun masyarakat mula berpegang kepada teks, itu secara tidak langsung telah menghakis amalan lisan dan dengar dalam masyarakat. Kalau sebelum ini kita jenis pergi dengar, ulang, kemudian kita percaya, tanya member, kau percaya tak dia cakap tu? Betul tu. Member belah ni tak cakap, tak betul. Kan? Jadi kita pun secara ijma' setuju bahawa benda itu adalah betul. Benda itu sudah terhakis apabila adanya teks. Sebab jaranglah kita baca teks ramai-ramai kan. Saya ingat lagi kalau kat sekolah dulu, kalau baca Dragon Ball, ada member tengah duk tengok kat belakang, memang rasa tak selesa. Jadi individualisme itu mula berkembang melalui adanya teks ini apabila kita membaca dan kita membuat pentafsiran. Seperti yang saya buat ni lah. Mungkin Koi, mungkin Azan rasa review saya ni tak memadai, jauh lebih besar apa yang Mayor nak cakap. Tapi secara perspektif individual, inilah yang saya temui dalam pembacaan sepintas lalu, bukan pembacaan yang intim ataupun pembacaan yang akrab terhadap teks. Jadi bertitik tolak dari situlah, dengan adanya pendidikan, dengan adanya literasi, dengan adanya perubahan budaya menuntut ilmu daripada lisan dengar kepada teks, maka sedikit demi sedikit orang-orang Melayu sendiri menulis versi sejarah mereka. Dalam konteks Kedah ada Mat Hassan bin Puklani Muhammad Arsyad dan sebagainya, yang tidak lagi sifatnya sama seperti manuskrip hikayat Melayu yang lama. Dan ini berterusan sehingga ke hari ini. Apabila kita masuk ke Jabatan Sejarah dan sebagainya, tidak ada lagi penulisan sejarah dalam bentuk hikayat. Jadi mungkin itu saja dari saya. Saya boleh rumuskan bahawa pembacaan buku ini sangat memenatkan. Sangat memenatkan, kerana saya fikir bukan kerana ketidakcekapan penterjemahan, tetapi kerana format ataupun sifat buku ini mahu dipelihara. Jadi kalau kita membaca Hikayat Merung Mahawangsa ini, Pertarungan di Jantung Kuasa ini secara sambil lewa, saya fikir susah kita nak tangkap apa yang mahu disampaikan. Kita harus membaca dengan agak serius, kerana bahasa penterjemahannya juga saya fikir amat menghormati kewibawaan dalam bahasanya yang asal. Jadi ia tak boleh dipermudah-mudahkan sangat, dan tidaklah pula saya mengatakan bahawa Koi dan Ahmad Tajuddin sengaja menyusah-nyusahkan. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk platform untuk saya berkongsi lah sebagai seorang pembaca buku yang saya fikir sangat baik, Hikayat Merung Mahawangsa, Pertarungan di Jantung Kuasa. Baik, terima kasih saudara Adib di atas. Saya kira telah memberikan suatu beberapa intipati penting
di dalam buku Hikayat Merong Mahawangsa, Pertarungan Wibawa di Jantung Kuasa ini. Panjang tajuk buku dia kita nak sebut kan. Jadi sebab pada ni kita sebut buku Mayer lah. Sebab Mayer adalah penulis kepada buku ini. Baik. Setiap orang mempunyai setiap pembaca hubungannya dengan buku, dia mempunyai kuasa yang tersendiri. Dia mempunyai satu hubungan kuasa untuk memahami bagaimana yang ingin dia faham daripada buku itu. Kalaulah daripada perspektif saudara Adib tadi yang dah sebut bahawa dia adalah seorang pembaca yang khusus yang mengetahui apa yang dia kehendaki daripada buku ini, maka kemudian selepas huraian tadi disebut juga bahawa buku ini not easy reading, not easy reading sebagaimana yang Adib sebut, Mak Koi sebut, dia adalah bukan bacaan yang senang. Tetapi saya ini juga nak tanya kepada Mak Koi lah, kalau not easy reading, siapa nak baca buku ni? Jadi, apakah perspektif kepada pembaca umum yang nak membaca buku ini? Apakah ruang-ruang yang boleh memberikan suatu motivasi, lonjakan semangat untuk, walaupun buku ini adalah buku yang disebutkan tadi buku berat, tetapi dia juga adalah sesuai untuk bacaan umum kepada sekalian masyarakat, lapisan masyarakat Koi. Jadi dipersilakan Koi. Terima kasih Saudara Azan dan terima kasih juga kepada Saudara Adib. Saya sebenarnya bila mendengar Adib mengulas buku ni, saya rasa lega. Sebab saya sering berkata kepada Azan dan juga kepada Atta, saya risau buku ni kalau orang baca, orang tak faham. Dan sentiasa ada kerisauan yang macam tu. Kita sebagai penterjemah, bila buku tu adalah buku berat, buku tu memang buku berat lah. Buku dalam bahasa Inggeris tu berat. Dalam bahasa Melayu bila diterjemahkan, dia tugas penterjemahan tu 2 kali lagi berat. Kan? Jadi bila Adib menghuraikan, dan saya bersetuju lah, maknanya Adib berjaya mendapat intipati. Walaupun menurut Adib tadi dia membaca secara khusus. Jadi mungkin di dalam konteks masyarakat tekstual Malaysia yang sudah dibiasakan dengan bahan-bahan ringan, bahan-bahan ringan, mungkin buku ini adalah suatu percubaan untuk meningkatkan kita punya kualiti pembacaan kita tu. Saya tak merasakan bahawasanya buku ni tak sesuai untuk semua. Saya rasa buku ni sesuai untuk semua, tetapi memerlukan sedikit penelitian, sedikit keintiman dan juga sedikit bacaan yang lebih berhati-hati dan teliti untuk memahami setiap baik kata di dalam buku ini. Sebab saya rasa yang penting pada akhirnya adalah ada banyak buku-buku terjemahan macam tadi yang sebelum tadi itu buku 1984 1984 ni buku George Orwell. Dia buku sastra. Buku dia mungkin bersifat penceritaan. Buku ini pula adalah sesuatu yang bersifat wacana. Dan wacana tu pula kalau dalam bahasa Inggerisnya discursive discourse. Wacana yang berlapis-lapis. Macam tadi kata tadi tu, dia macam-macam. Saya tak tahu sama ada orang pernah dengar tak perkataan istilah sejarah ideal. Sejarah ideal kita tahu sejarah peristiwa, tokoh, tetapi mungkin kita tidak didedahkan dengan suatu bidang di dalam kajian sejarah yang dinamakan sejarah ideal. Saya boleh bagi satu contoh ini satu lagi buku tentang sejarah ideal. Ini buku ni tajuk dia Kerajaan. Buku ni saya terjemah juga lah. Bukan nak mempromosikan terjemahan saya, tetapi yang ini ni contoh sejarah ideal. Sejarah ideal ni dia hanya mengambil istilah raja saja. Istilah raja. Tetapi boleh dijadikan suatu buku dengan dekat 300 muka surat lah. Dia melihat bagaimana idea berubah, bertukar
dan apa konteks yang mengubah idea raja tu sehingga pada hari ini raja tu dijadikan perkataan ke, tambahan ke dan an, kerajaan. Yang ini pun ada sejarah dia. Jadi buku ini sebahagiannya juga adalah tentang sejarah idea. Bagaimana idea seperti mana Adik terangkan tadi, pemikiran orang Melayu tu boleh berubah, khususnya dalam masyarakat kita di Nusantara lah. Dan buku ini saya rasa kenapa penting, sebab saya melihat banyak YouTube di dalam YouTube tu seolah-olah masyarakat kita cuba mencari-cari keagungan silam. Keagungan silam itu dizahirkan melalui apa? Biasanya monumen tetapi kita Semenanjung ni kita tak banyak monumen Jadi ada YouTuber ni sanggup pergi ke Champa, ke Cambodia dan membuat klaim ini adalah Melayu. Kan? Itu untuk saya sangat menarik. Kenapa kita tidak melihat kepada hikayat kita? Hikayat kita ni ada beribu. Di Nusantara ni ada beribu hikayat. Tulisan-tulisan daripada warisan tradisi kita. Kita memang tak ada banyak monumen. Kalau ada monumen pun kemungkinan besar di sebelah-sebelah Kedah. Sebelah Kedah. Kalau Lembah Bujang tu, tapi itu pun bukan monumen yang megah, yang besar, yang macam Angkor Wat, yang macam Borobudur. Tetapi kita ada hikayat. Tetapi sayangnya hikayat ditinggalkan. Saya tanya tadi beberapa orang tu, semua tak pernah baca hikayat. Sedangkan kita tidak perlu pergi mencari akar kita tu ke Borobudur, ke Angkor, ke mana-mana lagi lah, Prambanan ke, yang ada monumen-monumen besar. Kita ada di tangan kita sendiri, iaitu hikayat-hikayat kita. Tetapi sayangnya kita sendiri yang pinggirkan hikayat ni. Jadi saya rasa ada kepentingan bukan sahaja orang akademik macam Adib ni, tetapi juga orang biasa untuk cuba meningkatkan kita punya kualiti pembacaan kita dengan membaca buku-buku yang sedikit berat. Buku ni berat tetapi tidaklah terlalu berat sehingga kita tak faham, kan? Sebab Adib punya penjelasan tadi tu saya rasa cukup memujakan saya. Sebab saya rasa alhamdulillah terjemahan saya sampai, kan? Jadi saya rasa menjawab persoalan apa Azan ni lupa training minggu lepas tu, ni ada seorang budak yang trainer ni, ada seorang nama Adam Azan, seperti mana yang Azan kata tadi, dia sesuai untuk semua orang. Cumanya kita perlu untuk sedikit memberi ruang untuk berfikir dan membaca dengan intim dan berhati-hati. Terima kasih. Baik, terima kasih Koi. Saya kira bahawa Koi cuba untuk telah pun menjawab tentang persoalan kenapa buku hikayat Nerong Mahawangsa, pertarungan wibawa di jantung kuasa ataupun buku Mayer ini adalah bukan hanya sesuai untuk bacaan ahli akademik, tetapi mempunyai suatu cita rasa yang menarik juga untuk pembaca-pembaca umum mengetahui tentang apa yang telah Koi sebutkan tadi, iaitu perubahan idea, khususnya idea orang Melayu. Kalau dulu dalam konteks buku itu tentang kerajaan, buku ini yang macam mana Adib sebut tadi, orang dulu percaya atau tak hikayat, kepada macam mana orang sekarang percaya ataupun tidak hikayat, macam mana orang dulu pegang hikayat, adakah sama dengan orang sekarang pegang hikayat. Maka Mayer telah menganalisanya, menghuraikannya, dan dengan membaca buku ini kita akan mendapat kefahaman tentang sebenarnya memahami tentang polemik yang berlaku, kenapa krisis berlaku kepada perlecehan hikayat ni. Kalau dulu orang sanjung hikayat, sekarang orang mungkin banyak lagi buku hikayat dekat DDP tu tak habis-habis, ataupun yang akan membelinya hanyalah pelajar-pelajar STP yang memang hikayat ni menjadi silibus pengajian mereka. Tetapi
Kalaulah untuk sekadar bacaan umum, maka kita memilih untuk tidak membaca hikayat, sebab saya kira banyak lagi novel lain yang dirasakan yang lebih make sense, masuk akal, yang kena dengan jiwa dan akal budi mereka yang hidup pada zaman moden ini. Jadi saya kira untuk babak-babak yang terakhir, sebab kita juga perlu memberi ruangan kepada slot selepas daripada ini, iaitu mungkin saya nak minta untuk saudara Adib untuk mungkin boleh membaca buku ini. Dengan membaca buku ini ada dua benda lah. Yang pertama, boleh memahami lenggok bahasa penterjemah Mak Koi ni. Saya tak suruh penterjemah baca, saya suruh orang lain yang membaca. Memahami lenggok bahasa dia. Dengan membaca ini, adakah sebenarnya mudah ke susah untuk kita nak faham? Dan yang kedua, saya meminta untuk Zaradi memilih petikan yang memberi makna yang besar lah, di dalam buku ini. Jadi silakan Adib. Terima kasih Saudara Azan. Bagi saya ada dua perenggan yang bagi saya sangat-sangat penting untuk kita fikirkan. Dan dua perenggan ini terletak di hujung bab yang kelima. Ya. Dan saya rasa ia sangat bererti kerana penterjemahan yang itu puitis, walaupun bukunya bersifat akademik. Jadi saya akan membaca hanya pada surat 204 siapa yang ada buku. Hanya pada birai-birai alam Melayu sahaja warisan tradisi cuba bertahan, dan malahan di situ pun penghargaan terhadap warisan tradisi telah menjadi sesuatu yang dirasakan sebagai memalukan, dan ia tentunya bukan sebagai sumber penting untuk memahami dunia. Mereka yang mampu menoleh ke belakang sesungguhnya benar-benar beruntung. Menoleh ke belakang sejenak, ke detik-detik masa lalu, kita menginsafi bahawa proses penglitografian hikayat Meruh Mahawangsa ini menyedihkan. Yang terakhir ini menyedihkan, boleh menitis air mata. Apa dia kata, apa yang Mak Koi dan Ahmad Tajuddin terjemahkan di sini, proses penglitografian hikayat Meruh Mahawangsa adalah permulaan kepada sebuah pengakhiran. Itu Ahmad Tajuddin punya ayat. Ahmad Tajuddin punya ayat. Tak dapat hadiah ini. Jadi izinkan saya sedikit menyentuh tentang dua perenggan ini. Saya fikir perenggan pertama menempelak kita semua yang memandang remeh atau meneruskan tradisi kolonial yang melecehkan hikayat. Kerana kita berlagak bahawa kita moden tanpa kita bersifat kritis, kita masih tradisional dalam beberapa sudut. Masih kolonial, minda terjajah, tradisional. Siapa yang berani duduk atas bantal kat sini? Tak berani, kerana kita takut naik bisul. Ya, minum Starbucks tapi takut duduk atas bantal. Ya, kerana kita tidak sepenuhnya moden, kerana ada juga elemen-elemen tradisional yang tersulam dalam kemodenan kita. Jadi kenapa kita mahu melecehkan hikayat? Merasakan dia memalukan, merasakan dia sebagai bukan sumber untuk kita faham dunia. Ya. Yang kedua, menyebabkan saya masih sangkut sampai sekarang, iaitu bermulanya intervensi ilmu kolonial terhadap naskah-naskah hikayat adalah satu pengakhiran. Saya tertanya-tanya, bahkan saya bertanya kepada Koi dalam sesi pembacaan kita, apakah menurut Koi dan rakan-rakan dalam grup pembacaan itu tidak ada upaya untuk melawan ataupun mengimbangi apa yang kolonial lakukan? Ini saya tak ketemu tentang hal itu. Jadi setakat sekarang saya boleh bersetuju dengan penterjemahan dan Mayer bahawa ia adalah permulaan kepada pengakhiran. Cuma secara akademik mungkin kita boleh menggali apakah sepanjang proses perubahan pemikiran itu ada upaya-upaya untuk mengimbangi ataupun melawan apa yang telah
kolonial. Ini satu tugas yang berat lah kepada pengajian Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih Adib. Yang pertama atas petikan yang dipilih. Yang kedua adalah di atas kebetulan pula petikan tu memang sedap ya. Jadi pemilihan petikan yang betul. Ini tak dirancang maknanya benda ni memang dari hati melekat dekat akal dan minda Adib bahawa itu adalah petikan yang memberi kesan. Dan yang keduanya di atas huraian yang diberikan tadi. Koi. Yang terakhir, last penutup dah ni. 1 minit je, jangan lebih. Sebagai seorang penterjemah, apakah yelah, kita sebut harapan ni dia tetap klise lah, harapan kepada para pembaca apabila membaca terjemahan kau, mengharapkan supaya ia dikritik ke ataupun mengharapkan supaya penambahbaikan yang bagaimana yang diperlukan atau bagaimana saja harapan kau sebagai penterjemah sendiri. 1 minit je kau, jangan banyak. Kerja menterjemah buku yang berat memang kerja berat lah. Buku dalam bahasa asli dia berat. Bila kita nak menterjemahkan bahasa yang berat tu, dia jadi satu kerja yang berat. Jadi dalam konteks ni, untuk saya lah untuk saya mengharapkan kalau ada sesiapa yang membaca buku ni kan, dia akan mula menghargai warisan tradisi lampau kita. Sebab macam saya kata tadi, saya sebenarnya terperanjat tadi ya. Saya tanya tadi ramai orang yang ada dekat sini tadi, hampir semua tidak pernah membaca hikayat, termasuklah Adib walaupun dia orang Kedah. Walaupun dia orang Kedah, dia pun tak pernah baca. Saya tak tahu abang diorang ni dengan pengkolok segak bukan main, sama ada abang diorang ni pun dah membaca ataupun tidak hikayat warisan kita dan bagaimana untuk kita memahaminya. Jadi buku ni, harapan saya kalau orang membaca, silalah kritik, silalah belasah, kerana berasahan dan kritikan anda tu akan membolehkan saya untuk menajamkan lagi kerja-kerja mengungkap kembali karya-karya besar tentang kita di dalam bahasa kebangsaan kita sendiri. Sekian, terima kasih. Saya kira pengakhiran yang baik daripada Koi dan juga Adib tadi. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan yang pertama terima kasihlah kepada panelis. Yang kedua adalah terima kasih sebenarnya buku ini takkan dapat dijayakan tanpa bantuan dan juga tanpa sokongan daripada Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, PIPAS. Sebab tu ada logo PIPAS kat belakang buku ni. Dan juga IBDAI lah, inisiatif buku Darul Ihsan, kerana buku ini dapat dihasilkan. Yang kedua, terima kasih kepada slot baca dan rehat yang memberikan rehat dan baca, yang memberikan ruang kepada buku ini diulas pada platform petang ini. Dan untuk makluman semua, buku ini juga sekali lagi akan diulas dalam sesi yang kedua di PBAKL ini, iaitu di Reruai Ilham Books di tingkat 4 Dewan Tun Razak. Jadi kalau ada teman-teman yang di sini dan juga di dalam talian nanti yang berminat untuk hadir secara fizikal juga secara online pada hari Sabtu jam 12.30 hari nantilah. Jadi sekian saja daripada kami di Kawah Buku. Sekian saja, minta maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.